Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya hari ini kita bertemu lagi. Dan insya-Allah malam ini kita sambung balik pengajian kita pada membahaskan kitab Risalah Tauhid, pada menyatakan bab yang sifat yang ke-8, al-iradah. Muka surat 26. Tak, kita berhenti situ dulu. 27. Dah separuh dah, maka hendaklah difaham baik-baik kat situ nah. Baik tuan-puan yang dimuliakan, ya, saya ulang balik sikit sebelum kita sampai balik tempat kita, ya. Al-iradah ini kita dah bincangkan pada buku yang lepas, artinya menghendaki, yakni menghendaki Allah menentukan sekalian yang mungkin tentang adanya atau tiadanya, ya. Pada malam ini kita bicarakan sifat iradat. Maknanya Allah, Tuhan yang kita sembah hari ini tuan-tuan, dengan sifat iradat ini kita kena faham, maknanya Allah menghendaki sesuatu itu ada atau menghendaki sesuatu itu tiada. Dan memahamkan dia kat sini maknanya segala yang wujud dan segala yang ma'dum. Ma'dum ni segala yang tidak wujud, ya, keadaannya dan ketiadaannya ditentukan oleh iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang berlaku ni kadang-kadang tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan, ya, kita kadang-kadang tak jumpa puncanya, kita tak tahu apa halnya, tiba-tiba dia jadi. Maka di sinilah keimanan kita pada iradah Tuhan ini akan terhasil. Maknanya bila kita sebut la haula wala quwwata illa billah, ini merujuk kepada iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tak pergi pada bab yang lain, ya. Baik. Maka hendaklah difaham baik-baik di dalam masalah ini adalah manusia itu telah disuruh berikhtiar dan mencari, bekerja, berusaha, membuat baik, beramal soleh. Demikian juga dilarang sebaliknya. Maka wajiblah manusia itu taat dan menyempurnakan segala titah perintah ini, serta berhenti daripada mengerjakan segala larangannya. Pendek kata, umat Islam yang bersungguh-sungguh berharapkan kemajuan di dalam dunia dan akhirat, maka hendaklah berjalan atas kaedah menjunjung titah perintah Tuhan dan menjauhi segala tegahannya. Kemudian baharu bermohon dan berserah kepada Tuhan. Maka sangat-sangat dilarang, lagi terlalu keji di sisi agama Islam, manusia hidup dalam dunia ini semata-mata berserah, bermohon atas ketentuan takdir Tuhan sahaja, dengan tidak berusaha dan berikhtiar. Ini kesimpulan. Maknanya tuan-tuan, bila kita mengaji bab iradah, ya, kita dah tahu dah segala apa yang berlaku ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sakit kita, sihat kita, ya, ada kita, hidup kita, mati kita, dia duduk di bawah iradah Tuhan. Cuma bagaimana iradah ni berlaku?
Adakah iradah ini berlaku begitu saja tanpa kaedah-kaedah yang harus kita faham sehingga iradah ini berlaku? Ya, saya nak memahamkan gini tuan-tuan yang dimuliakan. Kewujudan siang dan malam ini dia iradah Allah. Hari ini adanya malam ini wujud atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Besok adanya siang, insya-Allah wujud juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Cumanya tuan-tuan, adakah wujud siang dan wujud malam ini tanpa kaedah? Maka kaedah yang dibawa oleh ulama yang nak kita faham dekat sini ialah kaedah sebab dan musabab. Ya, dia bukan itu penentu, tetapi itu sebab kepada berlakunya siang, itu sebab kepada berlakunya malam. Maka hari ini tuan-tuan, yang kita nak bicarakan kat sini, kita mencari sebab dan musabab untuk iradah Allah ni sampai. Kalau seorang tu nak berjaya, maka carilah sebab dan musabab untuk berjaya. Kalau seorang tu nakkan gagal, maka carilah sebab dan musabab untuk gagal. Jadi memahamkan ini tuan-tuan, ya, bukan makna kita berserah. Hari ini satu perkara yang kadang-kadang kita tersilap faham. Sebab itu, ya, pernah berlaku di zaman Nabi SAW dalam bab yang begini. Seorang sahabat yang teringin sangat nak berjumpa dengan Nabi SAW. Bila dia tahu Rasulullah ada dalam masjid tu, dia cepat-cepat naik kuda dia, sampai di tepi masjid, dia turun daripada kuda dia. Kemudian dia biar kuda dia dekat situ, dia berlari bertemu Rasulullah. Dalam keadaan penat dan tercungap-cungap, ya, dia bersalam dengan Rasulullah. Rasulullah tanya, kamu datang naik apa? Dia kata, aku naik kenderaan ya Rasulullah, naik kuda. Mana kuda kamu? Ada kat luar. Kamu ikat ke tidak? Dia kata apa? Rasulullah, aku ni berserah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi apa? Ikat dulu. Ikat dulu, fatawakkal ala Allah. Maknanya kamu usaha dulu ikat kuda tu supaya kuda tu tak lari, maka kamu serahlah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka tawakal ini tadi tuan-tuan, berserah setelah kita melaksanakan sebab dan musabab. Dalam kes pemuda ni tadi tuan-tuan, dia nak berserah kuda dia. Maknanya kalau Tuhan kata rezeki kuda ku ni ada-adalah, kalau rezeki kuda ku ni tak adalah, tak ngapa. Bukan itu maksud berserah yang dikendaki oleh agama. Maksud berserah ni kata Nabi, i'tik dulu. I'tik, kamu ikat dulu, fatawakkal ala Allah. Yang inilah yang nak kita faham kat sini. Ya, maka sebab itu ulama ini menulis apa? Maka sangat dilarang sama sekali dan terlalu keji di sisi agama Islam manusia ini hidup di dunia semata-mata berserah dan bermohon atas ketentuan tanpa meletakkan ataupun melaksanakan kaedah sebab dan musabab. Ya, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita keluar sikit daripada hari ini, ya, kita tengok komposisi, kalau kita bincangkan komposisi kaum dalam negara ni tuan-tuan. Ya, hari ini ramai orang kata masyarakat Melayu yang paling ramai susahnya. Masyarakat Cina paling ramai senangnya. Masyarakat India ni oleh kerana dia sikit tak berapa nampak. Adakah kita susah ini dengan sebab serah menyerah ni? Adakah yang sana dengan sebab dia usaha? Ini benda kita kena renung baik-baik, muslimin muslimat yang dimuliakan. Ya? Maknanya hari ini kalau kita kata kita berserah je pada Tuhan, Tuhan menentukan kau nak kaya atau kau nak miskin, ya, maka duduklah kita pada kumpulan yang ini. Sebab itu minta maaf cakaplah, bila tengok bersamamu ni tuan-tuan yang dimuliakan, ada ke lain daripada orang Islam kita? Ya. Kadang-kadang tuan-tuan sebenarnya bila tengok yang itu rasa malu pun ada. Ya. Dalam kalangan kita ramai kaya-kaya, tapi ramai juga ya miskin. Yang baru ni tuan-tuan, Allahu Akbar, makan siput. Makan siput lah, siput. Itu yang masuk TV, yang tak masuk TV kita tak tahulah. Yang saya kadang-kadang malah nak tengok. Pasal apa? Kadang-kadang kita rasa malu. Malu satu seginya, dalam majoriti umat Islam yang ramai, yang susahnya Muslim juga. Itu satu lagi. Yang lagi satu malunya tuan-tuan, ya, ini marahlah orang kalau sebut, tapi kena sebut. Duit zakat kita ni berlambat-lambat. Saban tahun sebuah negeri zakatnya juta-juta. Dan zakat ni tuan-tuan, dia tak ada pada orang bukan Islam. Asnafnya 7 itu, 8 itu. Dulu 8 tapi sekarang dijadikan 7. Sebab mu'allaf ni dah tak ada. Jadi 7. Semuanya orang Islam. Orang tak Islam tak ada.
Tapi kenapa dalam zakat yang melambat-lambat macam ini, ada lagi orang Islam yang duduk bawah jambatan, ada lagi orang Islam yang makan siput, ada lagi orang Islam yang tak boleh nak bersekolah. Kerana apa? Kerana kekangan keuangan. Tuan-tuan, ya. Bila bukan saya kata kita tak perlu bantu, nak bantu kita bantu, tetapi sepatutnya mereka ni dah terbela dengan apa sumber zakat yang kita bagi tu tadi. Ya, ini kita buat pula tabung yang lain. Ya, seolah-olah inilah cerita dia. Ya, jadi bila kita sebut benda ni, orang kata ini apa nak mengena orang, tak tuan-tuan. Tapi kita kena mengenal satu perjalanan bahawasanya, ya, soal Islam yang duk dibicarakan, duk disembangkan di radio dan di TV ni, Islam yang macam mana? Sampai ada orang Islam dalam keadaan majoriti masyarakat ni Muslim yang hidupnya sangat-sangat teruk. Saya terbaca seorang kawan ni tuan-tuan, ya, apabila dia buat cross country, dia pergi ke bahagian Pahang, naik apa Pajero ni, adalah 7-8 apa 10-20 biji yang pergi masuk hutan Pahang dan sebagainya. Dia kata dia jumpa satu kampung jauh daripada Pekan tuan-tuan, dan dia singgah di rumah yang begini. Dia bawa lah barang makan dan sebagainya, dan dia bawa daging. Hari itu tuan-tuan, keluarga tu makan daging. Anak ni kata punya sedap, tak pernah jumpa daging. Daging yang dibawa, daging hutan tu ada lah. Kemudian anggur tuan-tuan, dia cerita bila kami keluarkan anggur anak lelaki dia umur 15 tahun tak pernah jumpa anggur dalam hidup. Sampai dia tanya, buah apa ni? TV saya cerita lah. Maknanya tuan-tuan, sangat-sangat teruk dan daif. Kemudian dalam perjalanan balik ni, dia singgah balik rumahnya itu. Anak dia kata apa? Ya, dagingnya pakcik bagi dulu, ada lagi mak simpan. Kami hari-hari makan daging. Dia pun duk ingat ada peti ais tuan-tuan. Mana ada elektrik? Rupanya tulang itulah direbus saban hari. Dia tambah bawang, ditambah ini, jadi sup. Makan sup lah tiap hari. Seminggu dia. Ya. Ada orang yang macam ini tuan-tuan. Dalam keadaan kita membicarakan, semua orang bayar zakat. Semua orang keluar zakat. Saya pun keluar zakat. Tuan-tuan pun keluar zakat. Di mana perginya? Bila dipancarkan dalam media, ada orang Islam susah sampai gitu sekali. Saya bukan kata susah ni satu masalah, tak. Ya. Susah ini memang biasa, tapi sampai ke itu sekali, ini masalah pada sistemnya. Sebab itu tuan-tuan, ini jauh sangat kita pergi, tapi nak bincangkan konsep iradah Tuhan. Bukan Tuhan nak bagi dia susah. Tuhan bukan tentukan dia susah. Dia susah itu apabila sebab musabab menjadikan ianya susah. Yang senang ini ada sebab musabab menjadikan ianya senang. Maka kita duduk pada kemungkinan sama ada susah, sama ada senang. Kita duduk pada kemungkinan sama ada sihat, sama ada sakit. Maka iradah Tuhan ini tuan-tuan, dia akan datang melalui teori sebab dan musabab. Kadang-kadang tuan-tuan ni, kalau kita pergi jauh lagi, isu kemiskinan, tuan-tuan kalau tengok dalam Quran, dia berapa patah sangat ayat-ayat Quran yang menyentuh perihal miskin. Miskin dia bukan masalah utama dalam Islam, dah. Ya, Islam dia membina ketamadunan manusia. Apabila tamadun manusia itu terbina, yang miskin pasti akan terbina. Maka fokus Islam bukan soal orang miskin, tak. Dia soal membina ketamadunan. Maka terbinalah orang yang miskin. Tapi bila ketamadunan manusia ini jauh daripada memahami susu galur Islam, maka yang miskin akan lebih teruklah miskinnya. Kita tak tengok kat luar lagi tuan-tuan, kita tengok dalam tempat kita, ya. Maka balik pada cerita kita ni tadi, ya. Okey. Maka hendaklah difaham baik-baik, dalam masalah ini adalah manusia itu telah disuruh dan berikhtiar. Allah perintahkan manusia supaya berikhtiar, bekerja dan berusaha. Sebab itu Nabi bersabda, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, innallaha yuhibbul 'abda iza amila amilin ayyatqana fi. Kata Nabi, Allah ini sangat suka seorang hamba itu bila dia melakukan satu-satu kerja dan dia lakukan pekerjaan itu dengan sangat-sangat tekun. Kerana apa? Ketekunan inilah akan memberi hasil baik ataupun kurang baik. Ya, maknanya Allah titik beratkan manusia yang nama Islam baik, yang tak nama Muslim baik. Kalau nak dapatkan sesuatu hasil, buatlah dengan penuh kesungguhan, buatlah dengan penuh ketekunan. Ya, maka ketekunan inilah akan mendapat iradah Tuhan, memberi hasilnya. Ya, kadang-kadang kita tak faham tuan-tuan. Kadang-kadang kita rasa
Cukuplah buat je, asalkan kita buat. Kalau Tuhan nak bagi, bagi. Kalau tak nak bagi, sudah. Ya, saya ambil contoh berdoa. Ya, doa tuan-tuan. Hari Jumaat berapa ribu orang berdoa. Masjid ni ada, masjid sana ada. Kalau kita campurkan hari Jumaat seluruh Malaysia ni tuan-tuan, berapa juta orang berdoa. Doa untuk Palestin tu, kalau kita kumpul seluruh manusia dalam dunia ni, berapa juta yang berdoa untuk Palestin. Tapi kenapa begitu juga Palestin? Dan makin hari makin teruk, makin teruk, makin teruk. Adakah doa ni tak diterima oleh Tuhan? Adakah doa ni tak didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Mustahil. Doa ini didengar. Kenapa Allah tak bantu juga? Kerana ikhtiar dan usaha kita ini tidak menjurus kepada memberi bantuan. Usaha dan ikhtiar kita tidak menjurus kepada mengeluarkan konflik itu daripada terus berlaku. Yang kita reti kumpul duit bantu, kumpul duit bantu, kumpul duit bantu. Bantulah bagi makan, bagi pakai, buat sekolah dalam keadaan orang sumber-sumber yang memusnahkan dia, kita tak kata apa. Israel itu tuan-tuan, siapa yang pernah marah dia? Kita marah dalam masjid boleh tontang. Tapi kita tak pernah ambil satu pendekatan, satu jalan supaya konfront dengan dia. Maknanya tak bermuamalah dengan dia. Tak ada. Yang kita duk bantu orang susah. Macam ni tuan-tuan, saya pukul satu orang. Bila kawan tu sakit, tuan-tuan bagi ubat. Saya tuan-tuan relax, bagi minum pula. Ustaz minum. Lepas habis minum, pukul. Kan? Pukul lagi sekali, pesan dia. Tuan-tuan pun bagilah dia ubat. Sapulah, bubuhlah segala jenis minyak, dia sihat. Saya tuan-tuan buat apa? Ustaz pergi makan dulu. Dia sampai bila-bila pun dia takkan berlaku tuan-tuan. Sampai bila-bila pun isu ini takkan habis. Kerana seorang bagi makan, seorang pergi merawat. Bila dah sihat, balun balik. Dia akan terus berpanjangan sampai begitu sekali. Berdoa 1 bilion umat pun Tuhan takkan bagi. Kerana apa? Kita tidak melaksanakan satu kaedah yang dipanggil usaha dan ikhtiar untuk menggapai irada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak mustahil tuan-tuan kan. Orang pergi tunaikan haji sampai tahun berapa? Sampai tu imam tu sendiri, siapa Syekh Abdul Rahman Sudais itu mengangkat tangan. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Apa doanya? Allah bantulah Islam dan bantulah orang-orang Islam. Wa dammir a'da'aka a'da'ad-din, dan dammir, musnahkanlah musuh-musuhmu. Apa musuh-musuhmu? Musuh-musuh yang memusuhi agamamu. Kemudian kita doa lagi, Allahumma halikil kufra wal musyrikin wal munafikin minal yahud wal nasara. Semua orang amin. Ya Allah, musnahkanlah orang Yahudi, orang Nasrani yang menyengkam bumi Palestin, yang mari dari seluruh dunia ni berdoa, mengaminkan. Tapi kenapa tak berlaku juga? Kerana puncanya tuan-tuan, ada syarat yang Tuhan kendaki kat sini. Maknanya kalau kita nak capai iradah Allah, konsep usaha dan konsep ikhtiar ini perlu berada di depan kita. Perlu berada di depan, bukannya dia di belakang, kita teruskan dengan berdoa. Sebab itu muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam peristiwa perang Badar. Ini saya nak semua orang nampak sebenarnya bab ini tuan-tuan. Kadang-kadang bila kita faham Tuhan dakkan segalanya, maka kita serahlah pada Allah. Yalah, tak apalah kita buat ala kadar je. Kalau Tuhan kata jadi, jadi. Kalau Tuhan kata tak jadi, tak jadi. Kemudian kita carilah cerita orang dulu-dulu. Kan ulat dalam batu pun boleh hidup. Ini perangai-perangai kita. Dan hari ni tuan-tuan, minta maaf cakap lah, kita berdoa ni tuan-tuan, sungguh-sungguh ke? Ya, sungguh-sungguh ke hari Jumaat tu? Kan dia, saya kena fahamkan diri saya tuan-tuan ya. Doa yang dibaca oleh khatib itu sebahagian daripada syarat khutbah. Maka doa yang itu tuan-tuan nak angkat tangan pun boleh, tak angkat tangan pun tak mengapa. Sebab dia sebahagian daripada syarat sahnya khutbah. Tapi aulalah angkat tangan kerana atas nama doa tu tadi. Tapi kalau tuan-tuan nampak ada orang tak angkat tangan, relax aja. Sebab memahaminya itu dia sebahagian daripada syarat khutbah. Doa yang mana aulanya? Doa selepas solat itu. Doa yang itu. Maka sebab itu Nabi ini bila dia berdoa dengan serius. Pernah satu ketika Nabi mengangkat tangan sampai nampak
Nampak ketiak ni bukanlah ketiak Nabi pakai baju tak ada ketiak, tak. Maknanya nak apa? Hadis nak cerita betapa Nabi ni sangat serius. Nabi angkat doa ni tinggi. Ya, sampai nampak bahagian bawah bajunya. Ketiaklah bahasanya. Ada kadanya Nabi doa gini. Tapi Nabi tak pernah doa gini. Letak atas lutut. Pernah tuan-tuan tengok? Letak amin. Amin. Kadang-kadang tangan macam ini sebelah handphone pula. Saya pun tak tahu. Ada juga orang kata, ini duk bercakap ni, tangan ni duk apa ni? Saya pun tak tahu. Yang ini tuan-tuan kan, dia tak masuk dalam bab doa. Kalau nak cakap dengan telefon nanti kalau berdoa. Padahal telefon doa lah lain. Ya, kadang-kadang tuan-tuan pelik kita ni gini, pantau orang doa terus je angkat tangan. Kalau tengah makan pun sebelah ni doa, sebelah ni mengunyah. Kok tangan ni berdoa. Pasal apa? Orang tengah baca doa. Ini bab-bab yang kadang-kadang kita jauh sangat dari memahaminya. Jadi sebab itu tuan-tuan, balik pada cerita kita ni, bila kita tahu kita ni duduk pada iradah Tuhan. Iradah Tuhan dalam bab mana? Bab mungkin ada, bab mungkin tiada, maka mintalah dengan sungguh-sungguh. Ya, dan kita minta dengan sungguh-sungguh ni tuan-tuan setelah kita melakukan usaha dan ikhtiarnya. Jangan duk kau je minta je usaha dan ikhtiar tak tahu duduk di mana. Itulah cerita kalau dekat nak periksa besok, siapa yang kena banyak? Ustaz. Bersusun air penerang hati. Kamari kat rumah botol ini. Ini apa, awal-awal tahun. Tengah tahun nanti yang 1 liter. Dekat nak periksa yang besar tu. Besar tu. Kan dia mari bersusunnya. Jadi yang ini tuan-tuan saya pun tak tahulah ceritanya. Ya. Kalau budak tu tak usaha dan sebagainya, 1 galen air pun dia takkan jadi. Ini kena fahamlah dalam bab ni bila kita bicarakan bab iradah Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, sampai kat situ bab yang tu, ya. Saya mengharapkan diri saya dan tuan-tuan faham, usaha dan ikhtiar itu duduk kat depan. Ya. Berdoa dan bertawakal itu duduk di belakang. Maknanya kita usaha dulu, kita ikhtiar dulu. Bila usaha dan ikhtiar ini menepati hasil, tanpa doa pun Tuhan bagi. Saya nak fahamkan gini. Tuan-tuan, kadang-kadang kita makan tak doa pun, kita makan tak baca bismillah pun, tapi bila makanan itu masuk dalam mulut, kita kunyah dan telan, dapat tak hasil kenyangnya? Dapat. Sebab itu orang bukan Islam dengan orang Islam makan sama-sama kenyang. Kenapa? Perbuatan kedua-dua mereka ini menepati kaedah sebab dan musabab untuk Tuhan bagi kenyang. Sebab itu orang bukan Islam boleh sama-sama senang kalau usaha mereka ni menepati kaedah sebab dan musabab untuk jadi senang. Saya ambil contoh gini lah tuan-tuan, ya. Panjang sikit kita kat sini. Ya. Saya dulu duduk berulang daripada Lumut ke Limbung Tebal. Pukul 5 pagi keluar dah dari Lumut. Bawa kereta lah tu. Sampai kat sini 7.30. Boleh tahan lah laju kan. Tapi pukul 5 ni tuan-tuan, bila saya lalu Pantai Remeh. Tahu Pantai Remeh? Tuan-tuan bukan jauh mana pun, macam Menur, mikir bukan dekat belah Eropah pun Pantai Remeh tu. Belah Perak tu. Ya. Kedai-kedai dah buka dah tuan-tuan pukul 5. Pukul 5 dia dah buka kedai, dia dah sapu depan kedai, dia dah, kalau yang tu dia dah bakar colok, dia bakar dah. Kita pukul 5, masjid pun tak ada lampu lagi. Minta maaf cakap marah pengurusi masjid tak lagi. Pukul 5 saya singgah masjid kan, tak ada lagi. Ya, bila nak ada 3 minit sebelum subuh, barulah bila gede-gede berlari buka pintu terus azan. Ya. Jadi kalau kita bicarakan usaha yang mana satu Tuhan nak bagi hasil ni. Kalau seorang yang berniaga, seorang muslim dengan bukan muslim, yang bukan muslim ni dia dah susun kedai dia pukul 5 pagi. Yang muslim susun kedai dia pukul 8 pagi. Siapa dulu dapat? Sebab itu orang putih kata apa? Fly bird. Habis tuan-tuan kena orang putih lah masjid ni. Fly bird, early bird get more earn. Maknanya banyak burung terbang. Tiap-tiap pagi banyak burung terbang. Tapi burung yang awal sekali terbang, dia akan peroleh hasil yang paling banyak. Ya, kenapa? Dia menepati teori sebab dan musabab tu tadi. Ya, ini kena kita fahamlah tuan-tuan, ya. Baik, yang ke-9. Sifat yang ke-9 yang wajib bagi zat Allah Subhanahu wa taala ialah sifat al-ilmu. Ya.
Artinya mengetahui, iaitu dengan makna nyata dan terang, meliputi tiap-tiap suatu, sama ada yang maujud atau yang ma'dum. Ma'dum ni tiada, maujud itu ada. Nyata tiap-tiap suatu pada ilmu Allah Ta'ala, bagaimanapun keadaannya. Ini takrifnya. Maknanya bila kita kata Allah itu mengetahui, mengetahui Allah macam mana? Dia mengetahui dengan makna yang nyata dan terang. Maknanya dia mengetahui nyata dan terang ni meliputi tiap-tiap suatu. Dia mengetahui kalau botol ni belah depan, dia mengetahui juga belah belakang. Kalau botol ni tengok dari atas, dia mengetahui juga belah bawah. Ini maksud mengetahui dengan nyata dan terang. Macam hari ni, tuan-tuan nampak penutup ni ada conek ni je. Belakang ni tuan-tuan tak tahu pun. Maka ilmu Allah dia bukan sekadar yang nyata yang ini, tetapi masuk juga yang di belakang ni tadi. Ya? Baik. Dan ilmu Allah ini meliputi tiap-tiap suatu. Sama ada sesuatu itu maujud, maknanya sesuatu yang ada, atau sesuatu itu yang ma'dum, yang tiada. Yang tiada ni dalam dua keadaan. Tiada sebelum ada dan tiada selepas ada. Ini dalam ma'dum tu tuan-tuan buat dua apa tu? Buat dua cabang. Ma'dum dalam dua maksud. Pertama, ma'dum sebelum ada. Kemudian ma'dum selepas ada. Faham kot? Maknanya sebelum kita ni ada, Allah dah tahu dah. Ya, dan selepas kita ni ada pun Tuhan tu dah tahu. Ini nak memahami maksud meliputi itu tadi. Maka nyata tiap-tiap suatu pada Allah. Suatu itu nyata pada Tuhan. Nyata ni terang, memang diketahui pada Allah, walau bagaimanapun keadaannya. Ya, keadaannya macam mana pun Tuhan tahu. Sama besar, sama ada kecil, sama ada jenis terang, sama ada jenis gelap, sama ada jenis pipih, sama ada jenis tebal, sama ada jenis transparent. Ini bahasanya. Sama ada jenis fizikal, sama ada jenis apa lagi? Semua jenis lah. Dia duduk pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam ilmunya tadi. Jangan bandinglah dengan kita, tuan-tuan. Ya, kita tuan-tuan, kalau saya tanya tuan-tuan, dalam poket tuan-tuan tahu ada berapa ringgit? Nyata dan terang. Dalam beg duit tuan-tuan tahu ada berapa ringgit? Usah cakap banyak. Gigi kita tahu ada berapa batang. Dulu tahulah ada berapa batang ni. Saya pun tak tahu dah. 32. Dah dicabut, dibuang, dah patah serat, dah tak tahu dah. Maknanya kalau kita rasa kita hebat sangat tuan-tuan, yang dekat dengan kita ni pun ada benda kita tak tahu. Ya, maka Tuhan ini tadi tuan-tuan, ya, dia mengetahui dalam keadaan yang nyata dan terang, walau bagaimanapun keadaannya. Saya baca Reader's Digest. Tuan-tuan rasa rambut kepala tuan-tuan tu ada banyak warna. Tak pernah orang buat kerja ngira rambut, tapi ada jenis manusia kira rambut. Tuan-tuan rasa banyak warna. Minta maaf yang dah tak ada rambut. Itu tak boleh nak kira. Yang biasa-biasa. Dia kata ada 297,000 helai rambut atas kepala kita. Ada juga, saya pun tak tahulah siapa kerja ngiranya. Yang saya tahu kalau nak senang tidur, kira lah benda-benda gitu. Tapi ada juga manusia yang sampai begitu, dia nak mengetahuinya. Tetapi dia memerlukan usaha yang sangat-sangat sukar untuk mengetahui perkara-perkara ni. Ya? Baik. Maka hakikatnya apa? Hakikatnya ilmu tu tadi. Ya, sekali nya ni banyak tuan-tuan. Ya. Maka hakikatnya ialah satu sifat yang tetap ada, yakni sabit, qadim lagi azali, berdiri pada zat Allah Ta'ala. Dengan dia, yakni dengan ilmu ni tadi, terang dan nyata pada yang wajib, yakni zat dan sifatnya, dan pada yang mustahil, yakni syarikul bari. Syarikul bari ni apa? Sekutu bagi Tuhan. Ya, al-bari itu pun maknanya Tuhan. Syarikul bari ni sekutu bagi Tuhan, mustahil. Dan sebagainya. Dan pada segala yang harus, yang belum wujudnya, dengan iktibar lagi akan wujud di dalam suatu masa,
atas jalan yang meliputi kenyataannya tiap-tiap suatu, sehingga tiada kesudahan bagaimanapun keadaannya, seperti nikmat syurga, azab neraka yang tiada berkesudahan. Maka Allah Ta'ala mengetahui akan dia atas jalan tafsil, kerana ia menjadikan dia. Ia tu ia Allah. Ya, ayat ni tuan-tuan kena ambil banyaklah ya. Kerana apa? Kerana takluk ilmu Tuhan pada azali itu mengikut bagi segala maklumat yang diketahui, dengan makna bersetuju dan muafah. Itu bukan muafah tu ya, muafaqah. Ya, tambah qaf kat situ. Muafaq ni ada juga yang bertepatan. Ya, kita nak muafaqah ini bersetuju. Ya, la'allahu shawab, tuan-tuan tambah qaf, muafaqah. Ya. Dengan makna bersetuju dan muafaqah, ilmu dengan maklum. Ilmu ketahui, maklum benda yang diketahui. Kerana yang harus, yang lagi akan diadakan itu sabit di dalam ilmu Tuhan, hanya belum diadakan lagi. Sampai kat situ. Ya, balik kita membicarakannya tuan-tuan. Ya. Ya, ini sebenarnya tak ada apa sangat tuan-tuan. Cuma nak mendetailkan dia. Ya. Dan tuan-tuan, saya nak tengok kat sini apa beza ilmu Tuhan dengan ilmu manusia. Ya, ini benda yang kita nak kena renung ni baik-baik. Ya. Okey. Saya ulang ya. Al-ilmu artinya mengetahui, ya. Maka hakikatnya apa? Hakikat ilmu ni tadi satu sifat yang ada, yang qadim lagi azali, berdiri pada zat Allah, dengan dia terang dan nyata pada yang wajib, yakni zat dan sifatnya. Dengan ilmu Allah, Allah mengetahui zatnya dan Allah mengetahui sifatnya. Yang itu selesai, bukan hal kita. Dan pada yang mustahil pun Tuhan tahu. Yang mustahil pada Allah apa? Syarikul bari. Mustahil ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, syarik ini maknanya syarikat. Syarikat ni apa? Sekutu. Ya, mustahil ada syarik pada zat Allah dan sebagainya. Dan mengetahui Allah ni tadi pada segala yang harus, yang belum wujudnya. Maknanya segala yang harus, yang belum wujud, Allah dah tahu dengan iktibar lagi akan wujud. Yang mana benda ni akan wujud. Contoh, ya, seorang budak, Allah dah tahu dah depannya apa, depannya apa, depannya apa. Cuma mengetahui yang ini tuan-tuan. Nah, ini masalah kita. Tuan-tuan ni sampai ke tak sampai benda ni, yang ini agak macam mana saya nak beritahu? Dia sedikit tinggi daripada apa yang kita biasa fikir. Dia gini, katakan ya, Abu besar nanti jadi askar. Contoh, Allah dah tahu dah Abu besar nanti jadi askar. Cuma tuan-tuan, adakah Abu dah ditetapkan jadi askar? Ini benda-bendanya. Saya rasa tuan-tuan macam tak nampak je ni. Tuan-tuan tahu ke tuan-tuan akan jadi cikgu? Bila tuan-tuan tahu tuan-tuan jadi cikgu? Bila dah daftar jadi cikgu. Dan Allah tahu tuan-tuan jadi cikgu tu bila? Adakah bila tuan-tuan dah jadi cikgu? Saya rasa tuan-tuan tak nampak kot. Tuan-tuan nampak mendatang. Yang ini sikit je dia kena abak macam mana. Dia sikit je, sikit. Sebabnya tuan-tuan, kalau kita bincang Allah dah tahu ke depan ni, katakan hari Rabu nanti Allah dah tahu ada seorang daripada kita yang akan luka kakinya. Seolah-olah manusia ni dah ditentukan hari Rabu luka, dia tak boleh mengelak. Maka dia akan pergi kepada mazhab Jabariyah. Ingat tak pengajian kita yang sudah? Tuan-tuan ingat ke tak ingat ni? Okay, yang ini saya nak cuba betulkan sikit. Kalau boleh nampak. Kalau tak boleh nampak, kita cubalah cari jalan. Kita boleh bincang, ya? Allah, habis tu keluar lagi. Tak pernah keluar ke? Tinggal saya yang keluarnya. Ada juga bedahnya ya. Baik. Okey, ni nak bagi faham je. Kalau tuan-tuan rasa payah, dia banyak kaedah faham. Cuma saya nak jalan yang ini saya rasa mudah. Isnin, Selasa, Rabu. Kita rumikan dia. Khamis. Okey. Ali hari Khamis demam. Allah dah tahu bila Ali hari Khamis demam. Adakah dia dah tahu pada hari Isnin?
Atau Allah tahu Ali demam pada hari Khamis? Tuan-tuan boleh jawab, tuan-tuan, jangan risau. Tak ada markah, jangan risau. Kalau kita kata Allah dah tahu hari Khamis Ali atau Zaid demam, maknanya Zaid dengan Ali boleh mengelak tak untuk demam? Boleh tak boleh? Tak boleh. Maknanya kita tak boleh buat apa-apa kerana Tuhan dah tentukan kita demam. Maknanya dia bantai pilih tongkat Ali sekatun pun Tuhan dah kata demam juga. Ramai orang faham macam itu, betul? Maknanya tuan-tuan, kalau kita faham macam ini dipanggil Jabariyah. Maknanya kita bergantung. Alah, makan pilau ubat macam mana pun, kalau Tuhan kata demam juga. Okey? Dan bila Allah ketahui Ali ni demam, kalau Allah ketahui Ali hari Khamis demam, ambil contoh saya, Eddie Amin pun ketahui hari Khamis Ali demam. Apa beza ilmu saya dengan ilmu Tuhan ni? Apa bezanya? Samalah. Tu masalah dia. Jadi boleh ke Allah ni tahu hari Khamis Ali demam? Atau dia dah tahu pada hari Isnin Ali demam? Tuan-tuan faham ke tak faham? Ni saya rasa dia macamnya ni. Nampak tak sampai kat sini? Kalau hari Isnin untuk Khamis ni Allah dah tahu pada hari Isnin, hari Khamis Ali demam, saya hanya ketahui Ali demam pada hari Khamis. Apa yang berlaku kat sini? Ilmu ini berubah. Apa berubah? Hari Khamis tak Isnin tak demam. Hari Khamis pula baru demam. Contoh sampai kat sini, jumpa ke tak jumpa sebenarnya? Ini dalam bab yang harus ada dan akan ada. Kat situ. Yang kat situ dia kata apa? Pada segala yang harus, yang belum wujud, dengan iktibar lagi akan wujud. Dengan iktibar, ini satu perkataan sangat penting. Ya, maka sebab itu balik pada cerita iradah ni tadi. Begini. Dah tak ada pemadam, tak apa. Kita ambil contoh Ali ni balik. Dengan iktibar ini, hari Khamis balik kita ambil. Tak apa, tak apa. Relax. Ali ini Isnin, Selasa, Rabu ni dia ada buat perkara. Perkara ini kita panggil sebab. Dia ada buat sebab-sebab yang memungkinkan dia demam. Maka Allah dah tahu dah, kalau dia buat sebab-sebab ini, pasti dia akan demam. Okey, maka kita duduk kat mana? Kita bermain dengan iktibar ni tadi. So tuan-tuan, nak keluarkan dia macam mana? Apa yang dimaksudkan iradah yang tersedia dengan ilmu Tuhan ni? Kita ambil Zaid. Zaid ni di depan dia ada gini. Ini ketentuan Tuhan tu begitu. Tuan-tuan nampak tak? Kalau tak nampak boleh tanya. Kalau rasa jauh tu tak nampak, mari duduk kat depan. Okey. Kalau Zaid main api, maka iradah Tuhan terbakar. Okey. Kalau Zaid terjun pokok, iradah Tuhan mati atau patah. Okey. Kalau Zaid ini, apa lagi kat sini? Makan banyak, maka iradah Tuhan apa kat sini? Terbelahak. Terbelahak lah. Saya ambil contoh mudah ya. Kalau Zaid ini tak jaga kesihatan, hantam saja, maka iradah Allah sakit. Kalau Zaid ni bersenam ni biar yang betul. Ini kalau dah 60 umur masih lagi nak angkat, itu mengarut lah tu. Dia patut padan dengan 60. Maka di sini iradahnya sihat. So tuan-tuan, dia akan berlaku gini. Ilmu Allah ni tetap, dia tak akan berubah. Seorang yang bersenam, ilmu Allah sihat. Seorang yang tak jaga kesihatan, dia bagi sakit. Duduk Zaid kat mana? Ikhtiar Zaid ni tuan-tuan. Ikhtiarnya apa? Memilih yang ini. Memilih yang ini. Ya? Usaha dia, ikhtiar dia memilih yang ini. Memilih menjauhkan diri daripada api, maka dia tidak terbakar. Memilih untuk tidak terjun daripada pokok, maka dia tak akan
takkan mati. Memilih, maka manusia ni diberi pilihan saban hari dengan sangat-sangat banyak. Ya, kalau dia memilih untuk tak minum air 3 hari, dia pergilah kepada dahaga, boleh sampai demam. Sampai kat sini tuan-tuan faham tak? Maka ilmu yang tidak berubah itu pada masa yang ini. Allah dah tentukan. Ya, kalau main api, ilmu Allah dah kata terbakar, dan bila manusia masuk pada lorongnya ini, dia pasti akan sampai pada terbakar. Tak ada orang main api tak terbakar. Sebab je mancing api tu, dia akan terbakar. Tak percaya boleh buat sekarang. Kenapa mancing hang tak terbakar? Pasal hang tak cek. Kenapa hang terbakar? Kerana hang cek. Maka dia dah duduk lorong ni. Okey, sampai kat sini tuan faham tak pengkaedahan ini? Ya, maka bila dikatakan ilmu Allah itu sabit, tetap dan qadim, dulu lagi dah macam itu, dulu dalam bab memberi ikhtiar. Ya, jadi bila manusia pilih jalan yang ini, maka hujungnya inilah iradah Tuhan. Jadi gitu, maka kalau iradah tu segitu, adalah di sana konsep qada dan qadar ni tadi. Maka manusia ni tuan-tuan, dia berjalan, dia berfikir untuk memilih qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu saya nak betulkan balik tanggapan, ya. Okey, selesai Datuk Haji. Masih banyak. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan, ada orang bercakap kita ni dah ditentukan syurga dan nerakanya. Betul tak? Pernah tak tuan-tuan dengar? Semayang pilah banyak mana pun, kalau Tuhan kata masuk syurga, masuk syurga lah. Semayang pilah banyak mana pun, kalau Tuhan kata masuk neraka, masuk neraka. Bukan gitu. Ya, memahaminya tuan-tuan, maknanya memang Tuhan tentukan syurga dan neraka. Ya, kalau ada orang yang tak semayang, lebih confirm lah masuk nerakanya berbanding orang yang semayang. Maka kita lakukan amal ibadah ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lakukan solat, kita tutup aurat ini, kita nak mencari satu jalan di mana Allah nak balas kita dengan syurga. Maka inilah usaha dan ikhtiar tadi. Maknanya tuan-tuan, betulkan balik ayat tu, Allah dah tentukan seorang manusia itu kemungkinan ke syurga, kemungkinan ke neraka. Kemungkinan. Maka bila ada kemungkinan kat sini tuan-tuan, di sinilah usaha dan ikhtiar yang kita cuba untuk gembeling supaya apa? Allah memungkinkan dengan iradahnya kita ni masuk syurga. Ya, dia tak ada sebab dan musabab yang boleh nak menilai benda ni. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan, saya minta maaf cakaplah, orang yang banyak menggunakan dalil-dalil yang kadang-kadang bukan hadis. Saya ambil contoh, ya, banyak orang berdalil dengan kisah seorang perempuan pelacur. Ingat tak cerita tu? Yang hanya memberi minum seekor anjing dengan kasutnya, dia dibalas dengan syurga. Dan kita banyak berdalil yang itu. Saya bukan kata cerita tu salah dan betul tak. Tuan-tuan kena faham yang itu cerita. Dia bukan hadis Nabi. Itu kena faham. Ya. Yang itu cerita ni, saya bukan kata betul dan salahnya, saya bukan menafikan konsep betul dan salah. Cerita ini tuan-tuan, dia boleh dipertikaikan lagi betul dan salahnya, tetapi berbeza dengan hadis. Kalau ianya hadis yang sahih, confirm benda tu betul. Kalau ianya dalam Quran, confirm benda tu betul. Maknanya sifatnya lebih autentik daripada Quran dan daripada hadis. Adapun cerita-cerita dalam buku ni tuan-tuan, kena dirasionalkan. Rasionalkan sikit. Boleh ke? Melainkan yang tadi bertaubat pada Tuhan, itu cerita yang lain lah. Maknanya lepas dia bagi minum anjing tu, mungkin ada perihal-perihal yang lain yang buatkan dia sedar sehingga Allah memungkinkan dia menjadi ahli syurga. Ya, ayat ni kena tengok betul-betul. Kadang-kadang tuan-tuan, ya, kita mengambil cerita ni kadang-kadang ikut sedap je. Ya, ada satu kisah, ya, bagaimana seorang penulis menggambarkan Imam Syafi'i solat satu malam 1000 rakaat. Ya, ini tuan-tuan minta maaf kalau bertembung dengan biasa apa yang tuan-tuan pernah dengar. Ya, saya kadang-kadang mencuba untuk rasionalkan tuan-tuan. 1000 rakaat. Saya bukan kata Imam Syafi'i tak solat, cerita lain. Bukan kata dia tak. Tuan-tuan, kalau kita semayang seminit satu rakaat, tuan-tuan boleh tak dapat satu rakaat seminit? Okey. Maknanya sembahyang isyak kita boleh buat 4 minit, habis 4 rakaat. 1000 minit tuan-tuan, dia sama dengan
Berapa jam? Kita tengok. Katakan macam ini cerita, saya pun tak tahulah sumbernya kat mana. Adalah cerita yang didengar macam itu. Kalaulah kita semayang seminit 1 rakaat, maknanya 1000 rakaat memerlukan 1000 minit. Tuan-tuan bayangkan 1000 minit. 1000 minit tuan-tuan rasa berapa jam? 10 jam baru 600 minit. 10 jam 600 minit. Maknanya 600 rakaat 10 jam. Ata habis keluar kepala dah ni. Ata daripada malam nak sampai ke siang. Berapa jam? Memang zaman masa berpanjangan itu memang ya, tetapi bila kita sebab saya kata benda ni tuan-tuan, dia bukanlah hadis, dia bukanlah Quran, tapi kadang-kadang sifat kita exaggerate, kita membesarkan sesuatu itu sampai kepada peringkat yang sangat-sangat bila kita rasionalkan ni tak boleh jadi. Ini memahami perkara-perkara yang sebegini muslimin-muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Balik pada cerita ilmu ni tadi. Saya rasa kat sini tuan-tuan faham kot. Okey tak rasanya? Maknanya ada jalan yang tuan-tuan faham tu betul. Cuma saya nak menampakkan dia bagaimana ilmu Allah ini berada pada tahap yang begitu, ya. Jadi bila kita buat yang ini, kenapa Allah dah tahu? Kerana duduk dalam perjalanan yang itu. Seorang yang tak makan pasti dia lapar. Maka Tuhan dah tahu dah. Hang tak makan memang lapar, hang tak makan hari ini, lusa mati. Pasal apa? Kelaparan. Dia duduk dah pada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya tak nak besarkan perbincangan ni. Bila besar dia lagi parah. Ada orang kata ilmu Allah ni berubah mengikut hari demi hari. Dia akan sama dengan manusia. Kita tinggalkan perbincangan yang itu. Sebab saya jumpa dengan tuan-tuan ni sebulan 2 kali, bukan jumpa tiap-tiap hari. Kalau jumpa tiap-tiap hari boleh kita bincangkan dalam konteks apa? Pengajian yang lebih begitu. Cuma memaham sekadar yang kita perlu untuk faham tu tadi. Baik. Kat mana tadi? Saya ulang balik ya. Dan sebagainya. Dan pada segala yang harus yang belum wujudnya dengan iktibar lagi akan wujud di dalam suatu masa atas jalan yang meliputi kenyataan tiap-tiap suatu sehingga tiada kesudahan bagaimanapun keadaannya. Maknanya nak diberitahu pengetahuan Allah itu, ilmu Allah ni jauh sangat daripada apa yang kita boleh fikir. Cuma kita terhenti dalam bab yang ni tadi. Seperti nikmat syurga. Kita tahu ke macam mana nikmat syurga? Meliputi sampai mana, hadnya macam mana. Bila disebut orang yang makan di syurga itu akan merasakan kenyang selama-lamanya, adakah kita akan makan sekali je? Ini benda yang kita tak ada ilmu tentangnya, tetapi Allah dah tahu dah macam mana keadaannya. Begitu juga tentang azab neraka. Ya, bila disebut azab neraka, kita cuma faham sekadar yang kita boleh faham. Bila disebut neraka itu ada api yang membakar, maka kita bayangkan api yang kita tengok dan kebakaran yang kita lihat. Kalau sekadar itu je neraka, maka ramai orang dah biasa terbakar. Ya, ramai orang yang dah Allah setakat kena rendam tu biasa. Neraka macam tu lah. Lebih kurang. Sebab apa? Dia faham cara dia. Dia tak faham melalui ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi datang hadis Nabi menyebut lagi tentang neraka. Sehingga kefahaman kita ni tuan-tuan sangat tidak boleh mencapainya. Bila Nabi sebut apa? Nabi sebut dalam neraka itu ahlinya diberikan kasut. Ya, ahli neraka ini ada kasut, ada sepatu. Yang mana sepatu ini ada tali. Apabila dipakaikan ahli neraka ini dengan sepatu dan diikat talinya, maka panas sepatu neraka itu akan mula mendidihkan otaknya. Yang ini tuan-tuan boleh bayangkan? Tak boleh. Tapi itulah gambaran azab yang sangat-sangat perit bagi ahli neraka. Nabi sebut lagi. Dan ahli neraka itu diberikan baju. Yang mana baju ini kata Rasulullah, andai diletak antara langit dan bumi ini, nescaya akan mati segala kehidupan di langit dan mati segala kehidupan di bumi. Kerana apa? Kerana tak tahan dengan busuknya bau baju itu tadi. Kita boleh faham tak tuan-tuan? Kita faham busuk yang paling teruk hak mana tuan-tuan pernah cium? Hak mana busuk tuan-tuan paling hebat pernah hidup sampai tak nak hidup dah? Tak ada. Setakat tengok bangkai biawak hak tu, itu pun tutup habis dah. Ya? Kita tak jauh, maka kita tak boleh nak faham busuk yang disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ilmu kita tak boleh sampai kepada hakikat yang sebenar tu tadi.
Kenapa? Dia milik kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu, ya, bila Quran itu sebut apa? Dalam surah Al-Kahfi itu, "Lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada." Dan kata Allah pun, "Lau kanal bahru midada." Dan sekiranya laut itu menjadi tinta, menjadi dakwat. La nafid law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, untuk kamu menceritakan, menulis tentang ilmu Allah, tentang hebatnya Allah. La nafidal bahru, kata Allah. Nafida ni maknanya kontang, bukan setakat kering, kontang terus tak ada. Ya, kalau cawan ni saya minum, tuan-tuan, ada lagi sejuk-sejuk tu rasa. Yang ni kata la nafida ni tak ada terus. La nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Habis laut tu kontang sebelum kamu sempat nak tulis semuanya. Walau ji'na bimislihi madada, kata Allah. Walaupun kami tambah laut itu berkali-kali ganda, nescaya ilmu Allah ini tak mungkin dapat kamu kecapi gapai keseluruhannya. Maka sebab itu, tuan-tuan, apa yang kita dapat tentang ilmu Tuhan ni sangat sikit. Sebab itu Nabi kata apa? Allah kata apa? "Wa ma utitum min ilmin illa qalil", kata Allah. Dan aku tak beri pada mereka itu ilmu, mereka sikit sangat. Tapi dengan ilmu yang sikit inilah manusia jadi berlagak tak gila dah. Ya, dengan ilmu yang tak tahu mana ni, tuan-tuan, yang menjadikan manusia sombong, menjadikan manusia itu bongkak, menjadikan manusia itu kadang-kadang melawan Tuhan tu dengan ilmu yang Tuhan kata aku bagi sikit je. Boleh pergi ISS dah rasa hebat sangat dah. Ya, boleh hantar satelit dah rasa sombong sangat dah. Ya, boleh kadang-kadang, tuan-tuan, boleh ada handphone yang hebat pun dah rasa hebat sangat dah. Sebenarnya itu duduk pada kecil je dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang, tuan-tuan, minta maaf cakaplah hari ni, ya. Dia kata apa? Kalau Nabi tu hidup, bolehkah dia nak buat handphone yang sehebat hari ni? Ada orang. Sebab apa? Sebab dalam kepala mereka ni memandangkan, ya, memikirkan, membayangkan zaman hidup Rasulullah ni zaman yang purba, zaman yang lama. Macam kita, tuan-tuan. Kita duk tengok mak bapak kita dulu, Allah, teruknya rumah macam nak runtuh. Itu kalau mak ayah kita rumah nak runtuh. Yang sebelum tu lagi teruk. Yang sebelum tu lagi teruk. Kenapa, tuan-tuan? Adakah pernyataan ini berdasarkan ilmu? Ini benda saya nak tanya. Adakah dia berdasarkan ilmu atau momokkan? Sebenarnya, tuan-tuan, saya nak beritahu dia gini. Allah jauh kita malam ni dalam Isyak. Sikit saya ambil. Bila Charles Robert Darwin memperkenalkan apa yang dipanggil apa? Teori evolusi. Tuan-tuan pun belajar yang itu kan. Teori perkembangan. Ya, dan dalam buku sains dibawa perkembangan manusia ni daripada mawas manusia akhirnya jadi manusia. Dia sebenarnya, tuan-tuan, dia tak berhenti kat situ. Ya, dia tak berhenti kat situ. Dia tak berhenti pada beruk jadi mawas manusia, jadi manusia. Yang ini dalam sains, tetapi pengembangan yang ini semua orang tolak. Tak ada orang nak mengaku dia daripada keturunan kera. Ada, tuan-tuan, nak mengaku. Kita tak berani mengaku. Tetapi, tuan-tuan, dalam yang ini kita tolak, penataan yang lain ada kita terima. Bila kita kata hari ini kita moden, maknanya zaman dulu tidak moden. Bila kita kata hari ini kita hebat, zaman Rasulullah itu tidak hebat. Itu penyataannya. Jadi benda inilah, tuan-tuan, yang kadang-kadang yang bila kita renung balik, tuan-tuan, sebenarnya kita juga orang yang akur pada teori evolusi. Bila kita katakan zaman Rasulullah itu zaman yang tidak moden. Ya, sampai ada seorang dulu kata apa? Zaman Rasulullah itu tak ada pisau jilid. Kerana itulah mereka tidak cukup, kan? Sedangkan Nabi kata apa? Perkara fitrah pada manusia ni ada 5. Ya, pertama apa? Mencukur misai. Itu fitrah. Maknanya bila Nabi sebut cukur ni, tuan-tuan, adakah pakai kaca? Jadi yang inilah kita kena tengok benda-benda ni, muslimin muslimat yang dimuliakan. Saya nak tuan-tuan nampak satu bab. Saya pernah cerita dulu kepada tuan-tuan. Tak apa, saya ulang balik. Kisah Bahtera Nabi Nuh. Bahtera Nabi Nuh. Hari ini ada kajian, satu kajian tentang Bahtera Nabi Nuh ni, tuan-tuan, dibuat oleh kumpulan mana saya tak ingat, tapi daripada China. Bahtera Nabi Nuh ni, tuan-tuan, dia isi apa dalam tu? Dia isi dengan haiwan, dia isi dengan manusia, dia isi dengan stok makanan 40 hari. 40 hari, tuan-tuan.
katakan dia bawa bersama dia 80 orang pengikutnya makanan untuk 40 hari. Berapa banyak dia perlu? Satu bab. Dan orang yang makan ni tak buang air ke? Contoh pula, makan tak berak sebulan. Masuk buat terus. Maknanya bila dia buat bahtera untuk orang ni, dia dah kena ada tu. Dia kena ada sediakan benda ni dalam bahtera. Itu tak manusia. Dibawa dak haiwan yang naik dalam bahtera ni setiap satu sepasang dan sepasang. Kita ambil seekor. Saya pernah cerita pada tuan-tuan dulu gambarnya. Dia ambil seekor rimau dengan seekor kambing. Tuan-tuan, Nabi Nuh nak bagi makan apa rimau ni? Kambing okeylah rumput. Rimau ni satu bab. Dan kompartmen dalam kapal tu boleh kan nak duduk sebelah. Rimau dengan kambing duduk satu bilik kan. Hang rimau, hang kambing hampa duduk dalam satu bilik. Kita dah ni banjir teruk 40 hari. Rimau tuan-tuan hari pertama okeylah. Hari pertama dia tengok kambing kan, tak apalah kita banjir kan, dia usah elok-elok kan. Aku tak makan hang, kambing pun sedap hati hari pertama. Masuk hari kedua tak apa, kambing sabar 40 hari ni baru hari kedua baru 38 dia urut lagi. Kambing dah rasa urut lain macam dah hari kedua. Hari ketiga dia urut lagi tapi dah mula keras sikit. Bunyinya. Masuk hari keempat mana dia tahan. Dan Nabi Nuh nak buat kapal ini, dia tak fikir ke benda tu. Dia harus memikirkan ruang mana yang harus benda-benda ni untuk duduk. Kambing dan rimau memang tak boleh sekali. Maka kapal ni tuan-tuan nak bayangkan sebesar mana. Satu bab. Dan orang yang boleh memikirkan yang ini tuan-tuan berapa juta tahun dulu. Maknanya siapa lebih moden daripada yang ini sampai ke kita hari ini. Kalau kita menerima teori evolusi, maknanya zaman Nabi ni zaman yang sangat-sangat primitif. Kalau kita terima. Kalau kita tak terima, maka perjalanan sejarah peradaban manusia ni harus diubah. Dan sumbernya harus diambil daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang kadang-kadang tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kita kena renunglah perlahan-lahan ya. Kita takut bila kita kata zaman itu primitif, maknanya kita menganggap nabi-nabi ini juga primitif. Itu bahaya tu, dan dia boleh menolak kesempurnaan yang Allah bagi pada para nabi dan para rasul. Tak tahulah kalau dia orang boleh buat ilustrasi bahtera Nabi Nuh ni tuan-tuan. Dia tak lama dia boleh buat, kemajuan sains dan teknologi dia boleh buat. Mungkin dia akan ada gambaran 3D untuk bahtera Nabi Nuh. Tengoklah macam mana pemikiran manusia yang ratusan ribu tahun dulu sebelum kita hari ini. Sebab itu tuan-tuan ya, nak pukul 9 kata Syed Naqib Al-Atas ya. Dia kata apa? Manusia hari ini sebenarnya mati. Yang hidup apa? Orang yang dahulu. Sejarah itu hidup, masa depan ini mati. Maknanya tuan-tuan, tanpa orang dulu, manusia hari ini tak ada apa-apa pun. Maka sebab itu bila kita baca sirah ini kita perlu bersyukur pada Allah, berterima kasih pada Rasulullah, kerana jalan yang dibuat oleh Rasulullah ini menyebabkan manusia ini hidup berpandukan kehidupan yang sebelumnya. Saya nak abad tuan-tuan, senanglah perempuan tahu masak nasi bila. Kalau tak orang dulu memulakan masak nasi, kita hari ini tak boleh masak nasi. Bukan perkara yang kita reka pada hari ini, tak. Dia bermula dengan sejarah demi sejarah ya. Maka sebab tu tuan-tuan kita berhenti, sekali lagi panjang sangat sampai kat situnya nah. Kita berhenti pada bab alimul ghaib la yu'azzabu anhu mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wala asghara min zalika wala akbaru illa fi kitabim mubin ya. Allah taala alam. Sampai kat situ.